Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah malam ni sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dibincangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ni kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah malam ni kita membicarakan sedikit tentang dosa-dosa hati kita. Bila mana kita ini pada hakikatnya sebagai insan, dia tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan atau dosa, di mana dosa yang kita lakukan itu akan menyebabkan jiwa kita menjadi kotor, jiwa kita jadi rosak. Bila mana kita buat dosa, satu titik hitam akan menyelubungi hati kita ni lah. Bila hati kita ni kotor, dia datang berbagai-bagai penyakit. Mungkin zahir kita alhamdulillah bersih, tetapi batin kita kotor. Tuhan nak sewaktu kita datang jumpa dia nak kita bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Allah nak kita datang bertemu dengan dia dalam keadaan hati yang bersih, selamat, sejahtera. Kita duk bersihkan yang zahir aja tuan-tuan kan. Yang batin ni kita tak pandang. Padahal yang batin ni lah yang akan diperkirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati inilah yang akan diperkirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya leka membersihkan yang zahir, batin kita tak bersih, nanti kita masih juga tidak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menulis sebuah kitab mengenai dosa-dosa hati ini. Antara dosa-dosa hati ini, kata ulama, ialah apa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-54. Allah Taala kata apa? Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Dia kata, adakah patut mereka dengki kepada manusia atau nikmat yang Allah berikan kepada mereka daripada kurnianya.
Artinya kita ada perasaan hasad dengki. Hasad dengki adalah salah satu daripada penyakit rohani yang ada dalam diri seseorang insan. Dia duduk menempel dekat hati yang kotor ni lah, hati yang tak bersih. Dan penyakit ni dia sangat berbahaya dan membahayakan diri dan memusnahkan kehidupan manusia. Dia ni penyakit yang kadang-kadang dia macam kanser lah tuan-tuan kan. Tak sedar tiba-tiba stage 4 je kan. Tiba-tiba dah nak jalan ni kan. Penyakit hasad dengki ini dia kata kalau tak dapat dibendung dan tak dapat dijaga dengan sewajarnya, dia akan memusnahkan kehidupan kita. Sebab hasad dengki ni dia kata merupakan sikap mental yang mempengaruhi jiwa. Tak tenang tengok orang. Orang dapat nikmat pun kita tak tenang tuan-tuan. Orang berjaya pun kita tak tenang. Tak rasa tenang tuan. Padahal tak ada kena-mengena dengan kita pun kan. Dia dapat rezeki, alhamdulillah, apa pula. Tapi kita tak tenang tuan-tuan. Jiwa jadi tak tenang. Kita pula memikirkan dia. Mana dia dapat, mana dia ambil, macam mana dia, kita jadi tak tenang tuan. Sampai tak tidur malam lah mikir kan. Tak tidur malam, tak tenang jiwa lah tuan-tuan. Akhirnya dia akan menimbulkan rasa iri hati terhadap segala nikmat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Sampaikan kita jadi tak tenang terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Akhirnya timbul perasaan nak tuduh, nak buruk sangka. Alah, tahulah takkan sekelip mata boleh macam tu kan. Dia adalah digunanya tu, dia mula nak dapat buruk sangka tu. Dia nak dapatlah benda-benda penyakit yang lain. Dia datang penyakit ni. Apa dia makna hasad dengki ni? Hasad dengki ialah satu sikap tidak senang hati atas kenikmatan, atas kesenangan atau kelebihan yang ada pada orang lain, dan akan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut berpindah ke tangan dia. Ni nama hasad dengki. Kok boleh apa yang orang dapat tu dia dapat? Maknanya dia boleh tu, yang dia boleh tu boleh kat kita lah. Sepatutnya bukan boleh kat dia lah. Jadi kalau kita tengok hasad dengki ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kata orang yang berdengki ini Tuhan sebut dalam Quran, am hasiban lazi da fi qulubihim maradun an la yukhrijallahu adghanahum. Adakah orang yang dalam hatinya penyakit kekafiran mengira bahawa Allah tidak akan melahirkan kedengkian hati mereka? Orang yang suka memperlihatkan hasad dengki ini terhadap orang lain adalah golongan daripada mereka yang tidak mempunyai prinsip hidup dan tak tahu menilai kelebihan atau anugerah Allah kepada dia. Dia tak nampak tuan-tuan. Dia nampak ke orang dia. Kat diri dia tu ada kelebihan tapi dia tak nampak. Sebab bila hasad dengki menutupi hati dia, dia tak nampak apa yang ada kat dia tu, dia tak nampak. Apa kelebihan yang Allah anugerah kat dia, dia tak nampak. Cuma yang dia nampak kat orang lain dia nampak. Dia nampak kat orang lain. Sebab itu Nabi kata, aku paling takutlah, paling takut, akhwafu ma akhafu ala ummati ayaksura fihimul mal fayatahasaduna wa yaqtatilun. Yang paling aku takut, kata Nabi, daripada apa yang aku takut pada umatku ialah yang banyak harta pada mereka, lalu mereka berdengki-dengkian dan bunuh-membunuh. Pasal harta, banyak kejayaan, hebat, orang jadi dengki tuan-tuan. Dia macam orang meniaga kan. Orang meniaga kan macam tu kan. Tengok orang ni meniaga, dia dah meniaga elok maju dah.
Kemudian ada pula orang berniaga sebelah, dah kurang perniagaan dia kan. Dia rasa macam, ni tak boleh jadi ni kan. Tak boleh jadi. Saya tak boleh tuan. Orang kita kebanyakan kalau berniaga benda yang sama, jadi masalah. Ya, jadi masalah tuan-tuan. Dia tak boleh. Abang niaga goreng pisang, dia pun goreng pisang. Ni alamat lah ni. Kau tak seorang tutup, dua-dua tutup. Dia begitu. Dia jadi begitu. Dia tak boleh. Kau niaga goreng pisang, kau goreng pisang. Kalau tak salah seorang tutup, silap-silap, dua-dua tutup. Dulu abang seorang je berniaga kan. Wak seorang berniaga dengan wak sebelah. Seorang kan. Laku lah kan. Dia tak ada pilihan. Abang wak berniaga lah kat simpang tu, memang laluan masuk. Datang saya pula pergi pacak lah satu payung ni. Depan tu pula kan. Saya punya resepi goreng pisang lagi sedap. Customer wak datang kat saya lah. Agak-agak macam wak nak marah ke tak? Atau wak senyum. Atau wak kata tak apalah, tu rezeki dia kan. Tak apalah. Boleh lagu tu kau? Ataupun main kasar nampak kan. Hati manusia dah kotor. Dia dah kotor. Datang penyakit tu memang pertama kotor kawan. Tu yang Tuhan sebut tu, fi qulubihim marad. Dia memang dah ada penyakit, tambahlah benda tu lagi dia perlu tambah sakit pun kan. Jadi wak pun macam mana aku nak buat ni. Ada pula yang cucuk dia kan, wak aku ingat lah kan. Aku bukan tuduh lah kan. Aku ingat ustaz tu adalah benda yang dia tanam kat. Kau dah mula tanam dah semua lah. Cubalah wak pergi tengok-tengok. Ni wak dah mula nak buat kerja syirik dah mula lah kan. Aku tak pandai tempat-tempat tu. Alah wak, jom aku boleh bawa. Ini syaitan bentuk manusia ni, dia rajin tau. Tak apa wak, saya boleh bawa. Ada satu tempat ni wak, dia ni wak memang hebat. Dia boleh nampak wak. Kata boleh nampak tu berlari wak kan? Bila nak pergi nampak perkara syirik yang kedua datang. Dia datang kan. Mulanya penyakit dengki je. Lepas tu dia datang syirik pula lah. Macam mana dia tak rosakkan amal. Wak semayang boleh tahan dah. Allahu Akbar. Okey dah, setiap waktu semayang. Tapi duk datang syirik, hancur habis. Dia main datang penyakit tu, dia jahanam habis. Elok dah semayang, elok dah, semua dah elok dah. Tapi dia datang satu penyakit, percaya, menyengutukan Allah. Berilah, wak pun ikut lah. Orang tu kata, ini tak ada orang lain ni, kata dia. Tak ada orang lain juga dah kan. Wak dah nampak. Ada ke musuh dia kata? Tak ada lah. Tapi ada orang tu, dia tu berniaga sebelah saya tu pula dah sekarang ni. Tak ada orang lain lah tu. Dah kita yang cakap kat dia. Tak ada orang lain lah, dia lah tu. Dia lah tu, betul dia. Dia mula lah. Dia mula kan. Datang penyakit ni. Tu yang Tuhan kata, aku cukup bimbang nak ni. Takut. Manusia ini dia akan berdengki-dengki. Wa min syarri hasidin iza hasad. Kejahatan orang yang hasad, apabila dia hasad, dia datang penyakit baru. Sebab itu dia boleh hasad, boleh dengki ni tuan-tuan, cuma ada dua je. Kata Nabi ada dua benda yang dia boleh dengki. Pertama, la hasada illa fisnataini. Rajulun atahu Allahu mala fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Satu. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu ilman fa huwa ya'malu bihi wa yu'allimuhu an-nas. Dua ni je boleh. Nabi kata tidak ada dengki selain daripada dua hal ni, iaitu seorang yang diberikan harta oleh Allah lalu dikuasainya harta itu pada kebenaran.
So itu istilah kata jangan kejar sangat dunia ni. Kena kejarlah dunia ni. Kena kejar tuan-tuan. Dunia ni kena kejarlah. Kena cari sungguh-sungguh dengan niat untuk nak bawa dunia itu, nak tolong dia ke akhirat. Kalau tuan-tuan susah, miskin, macam mana nak dapat kerja akhirat? Nak bersedekah tak dapat, semua tak dapat kan? Kena kejar lah. Ustaz-ustaz semua kata jangan kejar dunia kan. Tu yang ustaz kena bahan baru ni kan. Kan viral baru ni ustaz kena bahan kat jemaah kan. Pasal ustaz kata dah 50 ni jangan kejar sangat dunia ni. Tapi ustaz tu pun silap dia cakap tu. Dia cakap bukan pada tempat dia kan. Dia pergi cakap dekat jemaah. Jemaah tu datang naik motor, lampu pun tak ada, signal pun tak ada, road tax pun tak ada, semua tak ada lah. Dia pergi cakap jangan kejar dunia. Yang ustaz pula dia datang naik welfare. Itu namanya menempah maut. Ingat jemaah ni dia buta ke apa? Ingat jemaah ni tak cerdik ke apa? Jemaah ni cerdik tuan-tuan. Lagi panjang akal dia. Dia tengok dia ustaz datang naik apa, pakai apa kan. Kau jangan silap cakap. Kau silap cakap memang kau kena bahan lah kan. Tapi saya setujulah jemaah tu cakap tu, cuma adab tak ada. Dia cakap tu betul lah kan. Yelah ustaz pun satu bab. Pip cakap jangan kejar dunia, kita dah 50. Ustaz kereta mewah 3-4 biji, rumah banglo 3-4 biji, kebun banyak. Pip cakap lagi tu jangan kejar dunia. Dia tajilah kat kawan tu. Ustaz sedap lah, semua dah ada. Saya ni motor, lampu pun tak ada. Tak lalulah kawan tu minum. Tak payah, bukan nak ajak minum, tak lalu minum. Balik tu kan. Sebab zaman sekarang ni tuan-tuan, zaman teknologi, sebut nama je orang Google nama, keluar semua tuan-tuan. Kau siapa, duk mana, apa benda, semua datang keluar dalam tu. Hebat tak hebat Yahudi buat? Yahudi buat tu untuk kita lah tu. Dia duduk tengok kita punya biodata tu. Sekali tuan letak gambar dalam Facebook, jahanam habis semua. Sekali tekan je button, keluar, keluar gambar. Zaman sekarang ni kau silap lah. Tambahlah ustaz-ustaz public figure ni yang popular ni kan. Dia tekan je, keluar lah, semua keluar. Pasal itu orang boleh tengok siapa kita. Saya alhamdulillah lah tak ada Facebook kan. Itu orang tak boleh tekan apa nak tekan. Ya Facebook tak ada tuan-tuan, semua tak ada. Instagram tak ada, Facebook tak ada, TikTok semua tak ada. Yang ada WhatsApp tu. WhatsApp tu pun pasal jemaah suruh ustaz WhatsApp lah ustaz, susah kami nak panggil. Itu je yang buat WhatsApp tu. Kalau tak WhatsApp langsung. Bahaya tuan-tuan zaman sekarang ni. Semua benda dia tahu. Google je tahu lah. So pesan dengan orang rumah, kau jangan masukkan gambar aku dalam Facebook ke apa ke kan. Orang tak kenal aku jadi kenal. Dia kata elok lah orang kenal. Angguk kau. Saya tak suka orang kenal saya. Tak payah orang nak kenal saya, tak apa. Orang tak panggil tak ada masalah lah. Tapi alhamdulillah tak ada masalah pun. Tak kenal pun orang panggil juga. Dia macam nasi lemak je tuan-tuan. Orang mega nasi lemak macam tu kan. Tak ada pun masuk TV, tapi laku je nasi lemak dia. Mana beli nasi lemak tu? Tu memang sedap nasi lemak dia tu. So abang pula pergi kan. So orang tanya nak, mana nasi lemak mana? Dia kata kat Parit Saru tu. Memang sedap nasi lemak. Kawan tu lah datang. Habis satu waktu pahat tahu nasi lemak dia. Tak payah TV, orang je sampaikan. Kita duduk kelang kabut. Kalau tak masuk TV nanti orang tak kenal kita. Kenal dapat lah. Kenal mendapat lah. Orang siasat lah kita. Siapa ustaz ni, duduk mana dia, dia pakai kereta apa, habis semua tengok. Ustaz datang tu pun pertama yang dia tengok, ustaz pakai Alphard Batut.
Jemaah ni lain tuan-tuan kan. Saya tu jangan silap. Suruh jemaah ni kejar dunia dengan syarat jangan lupakan Allah. Kau nak kumpul harta macam mana? Macam Abdul Rahman bin Auf, silakan. Khadijah binti Khuwailid kaya raya tuan-tuan. Kan? Abdul Rahman bin Auf kaya raya tapi dia tak lupa Allah. Kan? Kalau kita tak kejar dunia, macam mana tuan-tuan? Dia kata jangan gila dunia sangat, Ustaz. Kau tak ada dunia, kita pula jadi gila. Jangan tuan-tuan. Kau tak ada dunia, tuan-tuan jangan. Dunia tak ada gila tuan. Dia kata jangan kejar sangat duit-duit ni. Mana boleh tak kejar duit? Duit tak ada dalam poket pun sasau dia buat. Jangan buat pasal tuan. Ya. Namun dunia yang kita kejar tu untuk nak tolong kita. Tu saya kata dah. Apa pun yang milik kita hari ni, dia boleh tolong kita. Tapi dengan syarat kena tukar dulu. Dia kena tukar lah. Dia tak boleh tak tukar tuan. Tuan-tuan kejar dunia, dunia banyak. Tapi tuan-tuan tak tukar, tu salah tuan-tuan. Kalau dia melekat dalam jiwa tu, itu salah tuan-tuan. Itu salah kita buat. Kita kejar dunia, kita dah dunia dah banyak, dia melekat dalam hati, tu salah kita. Tuan kan? Tak boleh. Dunia kena tukarkan nak tolong kita. Tuhan sebut dalam Quran, tak bermanfaat pun dunia dan anak kamu tu, melainkan kamu tukar dia. Ya? Memang dunia ni tuan-tuan, dia tak boleh buat mati, tapi dia boleh tolong ketika mati. Tuan, dia memang tak bawa mati, tapi dia boleh tolong kita waktu kita mati. Bila mana kita sedekahkan dia, bila mana kita infakkan dia. Tuan-tuan tengok tak? Ayat Quran kata, kita dah mati minta balik kat Tuhan. Apa nak buat? Nak bersedekah. Dulu ni kenapa kamu tak sedekah dulu? Dulu kenapa kamu tak infak dulu? Kamu dah balik baru nak infak. Tu yang Tuhan tak bagi tu. Tuhan kata, kau dah cari dunia dah cantik dah, cuma kau tak sedekahkan dia. Dia tak keluar, dia tak tolong. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tukar dulu. Tak mahu dia. Kau banyak atas dunia ni, dia boleh tolong ke akhirat tak? Dia banyak kat dunia, kamu tukarkan dia, dia boleh tolong ke akhirat. Anak ramai tak tukar kepada anak soleh, dia tak tolong ke akhirat. Semua kena tukar tuan-tuan. Pertukaran. Jangankan atas dunia pun kena tukar. Tuan-tuan pergi Thailand kena tukar duit baht tuan-tuan. Tak mahu dia bawa duit RM1 lah. Pergi shopping kat Thailand bawa duit RM10, RM5. Dan dia nak duit Thailand, kan duit Malaysia dia nak. Walaupun kalau kat Danok boleh lagi lah dia kata. Kalau tuan-tuan biasa pergi kan. Saya pun tak pernah pergi. Dulu pernah lah pergi kan sekali kan. Itu pun pergi dengan family, dengan keluarga. Pergi seorang-seorang tak berani. Lain macam pergi Thailand ni. Dia orang kata pergi Thailand ni Ustaz, kalau seorang-seorang jahanam. Tak tahulah saya. Ialah mungkin iman kuat bolehlah kot. Tapi jangan duk cerita iman kuat dah tuan-tuan ni. Main dengan benda-benda ni, iman pun luntur dibuatnya. Kan? Jadi tuan-tuan, dia kata apa? Hasad dengki ni bila dia dah menguasai seseorang, dia mulalah tuan-tuan datang penyakit lain. Maka ulama kata apa? Kesan buruk dari hasad dengki ni, pertama, dia merosakkan amal kebajikan yang kita buat. Kita beramal lah banyak mana pun. Apa kata Nabi? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Dia datang tuan-tuan kan. Dia datang, maknanya jauhilah dirimu daripada hasad dengki. Kerana apa? Kerana hasad dengki itu memakan amal kebajikan sebagaimana api memakan kayu. Kita memang beramal, tapi amal kita tu terhapus dengan adanya sifat hasad dengki. Dia ada kaitan tuan-tuan. Banyaklah kita beramal ni, tapi hasad dengki tu ada. Hasad dengki tu yang nak makan amal kebaikan yang kita buat. Kan? Sebab itu dia kata apa? Harta yang kita ada ni
yang kita kuasa ini tuan-tuan, kadang-kadang dia boleh jadi dengki. Jadi orang berdengki kepada kita dan sebagainya. Tapi ya bolehlah kita berdengki pada orang yang ada harta kemudian dia bersedekah, dia mengamalkan sedekah, infak dan sebagainya. Kita dengki dengan dia ni kaya baguslah dia ni kan, rajin bersedekah, rajin berinfak, banyak dia dapat saham akhirat dia tu, besar pahala dia kan. Yang tu dia boleh tolong memang, yang tu kita kena dengki tu. Tapi kita nak dengki kita pun tak ada. Aku pun nak jadi macam dia lah, kalau aku kaya lah. Kalau memang tak ada, kalau kaya lah, kata kalau kaya, bila nak kaya tuan? Tak tahulah, kalau lah kan? Kena dengki lah bab tu. Kemudian kita dengkikan orang ada ilmu, kemudian diamalkan ilmu, kemudian disampaikan ilmu. Kalau dia ilmu hebat tapi tak amal, jahanam. Ilmu tinggi lah, alim, tapi dia sendiri tak amalkan ilmu tu, kemudian dia tak sampaikan ilmu tu, dia tak dapat apa pun tuan-tuan kan? Dia tak boleh tolong pun. Alim dia memang alim lah, tapi dia sendiri tak amalkan, dia sendiri tak sampaikan, rugilah tuan-tuan. Jadi ini kedua ni boleh kita berdengkilah tuan-tuan. Jadi kalau kita nak ada perasaan dengki pada dua perkara ini dibenarkan kata Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila mana kita ni tuan-tuan berdengki, tuan-tuan ada hasad dengki, dia rosakkan amal ibadat yang kita buat. Maka kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, dia kata, Imam Ghazali kata ada 7 perkara yang tercela tersebut akan merosakkan diri sendiri. Bila ada hasad dengki ni, ada 7 barang, 7 benda yang dia rosakkan diri kita. Pertama, dia akan suka kepada permusuhan. Ialah bila tengok orang lebih, kita pun dah ada perasaan dengki, mulalah lagi kan, datanglah sifat permusuhan, tak suka dan sebagainya, suka kepada permusuhan. Ni kata Imam Ghazali, dia kata 7 perkara ni dia akan rosakkan diri kita. Kedua, Imam Ghazali kata dia akan merasakan kemuliaan diri dia. Dia lebih mulia dari orang lain. Sebab orang lain tak boleh mulia dari dia, melainkan dia lebih mulia dari orang lain. Tak boleh lebih orang lain daripada dia lah. Kok lebih jadi masalah. Kok lebih tu jadi masalah. Yang ketiga kata Imam Ghazali, dia akan datang sifat takabur. Datang sifat takabur dia. Sombong dia datang, angkuh dia datang lah. Padahal takabur ini tidak dibenarkan. Tapi oleh kerana ada penyakit ini, dia takabur, merendahkan orang lain dan sebagainya lah. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, yang keempat, mengagumi diri sendiri, rasa diri hebat. Mana orang lain tak hebat mana. Kok ada orang kata orang tu lain lebih hebat, dia rasa nak marah dah. Tapi dia tu memang hebat lah. Hebat tang mananya. Dia mula datang perasaan tu kan. Sebab dia rasa dia hebat dah. Tiba-tiba ada orang cerita orang tu hebat. Angin lah kawan tu. Angin dah dia, mana boleh. Kemudian takut hilang cita-cita yang diinginkan. Bila ada perasaan dengki ni tuan-tuan, hasad ni, rasa apa yang dia nak akan hilang, tak dapatlah apa yang dia inginkan. Ini penyakit yang disebut oleh Imam Ghazali rahimallahu ta'ala. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, dia jiwanya jahat dan kikir. Jiwa sentiasa rosak tuan, sentiasa macam tak puas hati je. Padahalnya yang dia tak puas hati itu ialah anugerah Allah. Hakikatnya dengki ini ialah tak puas hati dengan Tuhan. Kenapa Tuhan bagi dekat dia, kenapa tak bagi dekat aku? Kenapa dia dapat, kenapa aku tak dapat? Yang dia nak protes ni tuan-tuan ialah dekat Tuhan. Dia tak merelakan anugerah Allah diberikan kepada orang lain.
Ni yang kata ulama, hasad dengki boleh merosakkan akidah. Kenapa? Kerana seorang hasad dengki itu seolah-olah tidak merelakan anugerah Allah diberikan kepada orang lain. Ini termasuk perkara yang merosakkan akidah. Jadi rosak keyakinan kita kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala tu Maha Pemurah, akan sentiasa melimpahkan kurnia kepada siapa yang dikehendakinya. Tapi kita tak rela Tuhan bagi anugerah tu kat orang lain. Kita nak Tuhan bagi kat kita je, tak nak bagi kat orang lain. Kan? Akhirnya kita rasa Tuhan tak adil lah. Datang satu sifat, Tuhan tak adil. Kenapa bagi dekat dia, kenapa aku tidak? Kenapa dia dapat, kenapa aku tidak? Kan? Kau nak kata buat ibadat, aku pun rajin ibadat, lagi rajin pada dia aku rasa. Dia mula. Kan? Kau nak kata semayang, aku ni tak pernah tinggal semayang. Banding dengan dia tu, mayang pun kejap tinggal, kejap semayang. Dia mula datang penyakit. Kan? Tu yang penyakit-penyakit hasad dengki ni, tuan-tuan. Jiwa jadi jahat, tuan-tuan. Jiwa jadi jahat sebab tak puas hati dengan Tuhan. Tuhan, kenapa kau bagi dekat orang lain, tak bagi kat aku? Kenapa dia, kenapa tidak aku? Kan? Ini penyakit hasad dengki dia datang, kata Imam Ghazali. Kemudian menurut Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, orang yang berhasad dengki akan ditimpa bencana semasa hidup di dunia ni. Apa bencana dia? Hatinya selalu resah dan tidak tenteram, tak tenang jiwa. Risau fikir kan, duk resah gelisah hati ni, tak tenteram. Orang lain dapat, aku tak dapat. Orang cerita hal dia je kan, dia tu ini, dia ini, dia ini, aku tak dapat-dapat. Kan? Asal jumpa orang cakap hal si Anu dapat ni, kita jadi macam alah, pakai kabel boleh lah kan. Dia mula sebab kita dah ada perasaan hasad dengki, kawan pula pergi cucuk lah kita. Abang tahu tak si Anu kan, bang ni dapat lagi. Mana tak dapatnya kan. Baik dengan orang ini dapat lah. Itu semua guna kabel lah. Ya ke kabel? Iya, kalau tak mana nak dapatnya. Saya perkali minta tak dapat-dapat pasal kabel tak ada. Dia datang penyakit, tuduh orang tu lah ada kabel lah, tuduh orang inilah, padahal benda tu tak ada pun. Tapi dah hasad dengki ada, confirm dia tuduh orang macam tu. Kan pergilah kedai ni sembang lagi kan, orang cerita lah si Anu dapat. Ada tak panas hati dia buat tu? Asyik dia je dapat, aku tak dapat-dapat ni. Ni dia kata tak tenteram jiwa. Tu yang balik tangan letak atas dahi tu. Tak boleh tidur, tak boleh lena lah. Macam mana dia boleh dapat? Kedua, ditimpa bala atau cubaan yang tiada pahala baginya. Masalah bertimpa-timpa akan datang, kan? Masalah akan bertimpa-timpa, cubaan akan bertimpa-timpa datang pada diri dia. Ini serangan penyakit yang dialami, bencana yang didapati sewaktu dia hidup ni, kalau ada perasaan hasad dengki. Kemudian dimurkai Allah Ta'ala. Hasad dengki ni tuan-tuan datang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kemudian tidak mendapat taufik dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasad dengki ni tuan-tuan banyak resiko yang kita kena hadapi lah. Kita tak tenteram, tak tenang, gelisah, semua ada sifat takabur kita, sebab puncanya dari sifat hasad dengki je tuan-tuan. Sehingga kan Allah tak bagi hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita, tuan-tuan. Kemudian disebut lagi ditimpa 8 bencana dalam hidupnya menurut ulama tasawuf. Hasad dengki mendapat bencana dunia akhirat. Pertama, merosakkan ketaatan kita kepada Allah.
Ini yang paling kita takutlah. Ya? Sampaikan ketaatan kita kepada Allah pun jadi rosak, tuan-tuan. Kemudian mendorong kita berbuat perkara yang derhaka, perkara dosa yang lain. Timbullah datang perkara syirik, timbullah datang buruk sangka, timbullah datang perasaan marah, timbullah datang perasaan sombong, semua ada. Dia datang masuk dalam pakej hasad dengki. Dah masuk insya-Allah. Bunyi macam ada orang azan tadi? Oh, itu mesti waktu Jepun tu. Saya ikut waktu KL, tuan-tuan. Saya tak ikut waktu sini. Johor cepat sembahyang tu. Johor cepat banding dengan KL lambat lagi. Baik. Waktulah cepat, orang lambat betul lah. Waktu sembahyangnya alhamdulillah cepat, orangnya lambat juga sembahyang. Kan? Kemudian terhalang daripada mendapat syafaat. Hasad dengki ini menghalang kita daripada mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala, kelebihan di sisi Allah taala, tuan-tuan. Ya? Kemudian akhirnya akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Hasad dengki ini, tuan-tuan. Tapi ialah kita nak buang macam mana kalau hati kita kotor, dia datanglah penyakit tu. Kalau hati kita dah kotor, dia datanglah penyakit ni. Penyakit pertama datang hasad dengki, tuan-tuan. Kan? Sentiasa berada dalam keadaan berdosa. Apa tak berdosa, tuan-tuan? Tiap hari buruk sangka dengan orang. Tiap hari akan menuduh orang, buruk sangka dengan orang tiap hari. Asal nampak je orang tu mesti ada buruk sangka. Asal nampak je orang tu mesti nak marah. Dia datang penyakit-penyakit ni, tuan-tuan. Sentiasa berada dalam keadaan berdosa. Kemudian dia kata melaksanakan sesuatu membahayakan orang lain. Itu yang kadang-kadang sampaikan, ya sanggup lakukan apa sajalah. Syirik pun syirik lah. Janji aku puas hati. Janji aku puas hati. Apa yang aku nak, apa yang aku dapat, itu bagi aku paling penting lah. Aku tak kisahlah orang lain mudarat ke, orang lain teraniaya ke, orang lain terzalim ke dan sebagainya. Aku tak peduli lah. Yang penting aku dapat lah. Hasad dengki ni jangan main-main, tuan-tuan. Kalau sampai satu tahap, sampai sanggup buat benda syirik, itu yang sampai orang Melayu ni, dia bahasa dia bagus, tuan-tuan. Aku tak dapat cara kasar, cara halus. Kita patutnya kalau tak dapat cara halus, cara kasar, kan? Dia tak dapat cara kasar, cara halus aku buat. Halus dia lain macam tu. Orang biasa cakap kalau tak dapat cara lembut, aku dapat cara kasar, kan? Macam tu lah cakap, kan? Ni dah, aku kalau tak dapat cara kasar, cara halus pun tetap aku buat. Ingat halus pergi jumpa dia ke, pergi cakap elok-elok, rupa halus ngantar barang, tuan-tuan. Lagi dahsyat, tahu-tahu sakit je. Tahu-tahu muntah darah je, tuan-tuan. Lembut dia tu lain macam lah. Halus dia tu lagi dahsyat pada kasar. Ini orang kita ni bahaya, tuan-tuan. Aku tak dapat cara lembut, cara kasar, cara halus aku buat. Tuan-tuan, kadang-kadang orang baik pun kena, tuan-tuan. Saya ada pengalaman lah tengok, kan. Orang kalau main benda-benda macam ni, tuan-tuan, kadang tak pasal-pasal orang baik kena. Tak pasal-pasal, tuan. Saya ada kawan dulu, tuan, Qadi ni kira orang baik lah. Cuma silap dia tak nak cakap je. Pergi kenuri dengan saya. Pergi kenuri, Qadi ajak saya, Syekh, jom kita pergi kenuri, jom. Mana? Alah, tu kenuri kahwin. Kan? Saya pun pergilah. Kawasan tu, saya tahulah kawasan tu orang kata
kawasan hitam lah, black area punya. Kawasan black area tuan-tuan. Tuan-tuan kalau masuk tempat tu, main minum, main makan mesti dapat punya. Itu confirm punya. Tak kisahlah kau kaki semayang, kaki baca Quran, dia tak peduli punya. Saya pun pergilah, pergi berdua dengan dia naik kereta sama-sama ni. Pergi makan. Cumanya kawan saya yang qadi ni, bila tuan rumah kita sampai, dia kata, Ustaz. Saya pun masuk lah. Duduk sini Ustaz, duduk sini. Tapi kawan saya, dia tak mau dengar tu. Tak apa, ujung ni pun okey, dia kata. Ustaz, mari duduk sini. Tak apa, dia kata. Sini pun boleh. Dia panjang betul. Jadi, tuan rumah ni dah bawa lah. Saya pergi dengan dia. Ambil sini Ustaz, saya pun ikut lah tuan rumah ni. Yang kawan saya, tak apa, sini pun boleh. Dia duduk ujung tu je. Ustaz, dia kata, man lah. Tak apa, boleh. Sama je. Saya duduk sini, dia duduk situ. Duduk kan. Saya dalam kereta pun dah cakap dengan dia, Ustaz tahu tak, ni kawasan Ustaz, black area tu, Ustaz jangan main-main. Alah, dia kata, apa nak takut, Tuhan ada. Memang Tuhan ada bila dia. Tapi main dengan syaitan ni, tak boleh kira ni kan. Kawan saya hafal Al-Quran 30 juzuk. Saya duduk sini. Duduk lah. Tapi tuan rumah kata, Ustaz ajaklah tu, kawan Ustaz tu main duduk sini. Tak apalah tu Haji, dia nak duduk situ biarlah duduk. Saya dah nampak muka tuan rumah tu berubah. Kenapa kan? Saya panggil juga lah. Syekh, mari lah duduk. Tak apa, tak duduk situ. Saya duduk. Dia duduk ujung. Orang pun, dia lah qadi. Agaknya qadi tak qadi. Kau sampai masa, kau degil memang kau dapatnya. Pergilah masuk, duduk, baru nak minum, pecah. Tapi degil kan, degil. Nak makan juga, dah pecah. Nak makan juga, nasi tu, nak makan juga. Kerana entah, dalam kereta muntah darah entah. Menyembur darah kena dalam kereta. Entah, jangan main. Azan tu tuan. Isyak masuk. Azan.
Jadi tuan-tuan kita sambung sikit lagi. Tuan-tuan cuba tengok. Kadang-kadang orang baik pun, kalau kita ni nak buat sesuatu, kan kira dah sekarang, zaman sekarang dah tak kira dah tuan-tuan. Dia tahu tu qadi, tahu hafal Quran, tak tahulah kok niat dia nak test ke apa kan. Meninggal kawan saya tuan. Naik kereta minta darah, saya buat balik. Saya dah agak dah ni, kalau pergi hospital pun tak ada dah ni, saya kata bawa pergi hospital lah. Bawa pergi hospital, cek. Itu tak lama tu meninggal dia. Dahsyat tuan-tuan, muntah darah tuan-tuan. Tapi itu saya kata salah dia jugalah. Sebab itu adab kita pergi rumah orang ni tuan-tuan, mana dia suruh duduk, situlah duduk. Jangan kita mana-mandain kan. Kita tak tahu, mungkin dia nak kenakan orang lain, tapi oleh kerana kita dah duduk, kita nak menempah, kita lah dapat kan. Saya ingatkan tuan-tuan, pergi mana-mana kadang-kadang orang kata, duduk sini, kita duduk situ. Jangan duduk sini. Kadang dia memang khaskan ada orang dia nak balun pun tu kan, kita dia tak tahu. Saya pengalaman banyak tuan benda-benda macam tu. Kawan saya kena juga tuan kan, sambil minum pecah. Minum tuan-tuan. Pegang gelas minum, pecah. Baik belum sampai kat mulut. Terus saya kata, jomlah balik. Tak apa lah, dia kata pecah kita ni lah. Baliklah saya kata, tunggu apa dah pecah, saya kata. Duduk, apa nak risau. Saya kata, kau tak nak risau, kau nak minum, kau minum. Aku tak nak minum. Dia petua lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, saya ajarlah sikit kan. Air ni tuan-tuan, kalau panas, bawah sejuk, jangan minum. Ni air panas kan, bawah sejuk, jangan minum. Atau tuan-tuan tengok dalam air tak ada bayang-bayang, tu jangan minum lah tu. Orang minum air tuan-tuan ada bayang-bayang, tuan-tuan minum tak ada bayang-bayangan, jangan minum air tu. Tapi kalau main dahaga ni tak nampak dah bayang-bayang tu, yang dia nampak nak telan je, itu tanda nak kena. Itu tanda nak kena. Saya pernah tuan kena benda Allah ni, tu saya cakap. Ada satu kawasan tak ingat 9 tu tuan-tuan. Tak tahulah dia nak kenakan saya ke apa ke. Saya minta air panas. Lepas tu saya rasa bawah air ni panas tapi dia sejuk. Saya Lepas tu saya tengok tak ada bayang-bayang, saya tak minum lah. Saya kata saya nak minta tukar air ni ya. Dia kata, kenapa nak tukar? Sebab air ni saya tak minum. Tadi minta air ni, memang saya minta air ni, tapi air ni saya tak minum. Dia pun pelik, kenapa tak minum? Minta air tu tapi tak minum. Terus saya pun bangkit, saya pun balik, saya cakap dengan dia. Saya kata, jangan gunakan nak kenakan orang. Kalau nak buat, jangan ada niat nak kenakan orang. Saya pun tinggalkan dia. Dan kalau macam tu punya air, tentu jangan minum. Tapi main dengan dahaga ni, dapat tu rembat terus. Saya bagilah petua. Sebab dulu pun saya memang selalu kena tu tuan, makan nasi pinggan kan. Benda ni bukan nampak tuan-tuan. Angkat dulu pinggan tu, jangan main letak ngah. Angkat dulu untuk pinggan tu. Pasal tu sunnah Nabi. Kenapa Nabi waktu sebelum makan dia akan cecah garam dulu, makan garam dulu sikit. Adalah sebab dia. Manusia ni banyak pandai dia, cerdik dia banyak tuan. Jadi kalau orang dah ada perasaan-perasaan ni, dia akan membahayakan orang lain. Dengki nak kenakan orang dan sebagainya lah tuan-tuan. Dan yang terakhir kata ulama, hatinya tertutup daripada memahami hukum Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli dah. Dia takkan faham tentang hukum dah. Orang kata perbuatan kau tu haram, berdosa, dia tak mau. Dia tak mau. Dia tertutup. Ini disebutkan oleh ulama tasawuf, bila mana hatinya ada perasaan dengki, bila dia kotor, dia akan tertutup daripada memahami hukum. Dia tak peduli dah hukum apa pun. Orang kata tak boleh, haram, tak ada. Aku tak kisah. Kau nak kata apa pun katalah. Janji hati aku puas. Jadi tuan-tuan, isyak pun dah masuk.
InsyaAllah kita sambung lagi di lain waktu, mudah-mudahan tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zakiran syakiran bilhamd wa akrimna bittaqwa min bil afiyah. Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.